Apakah itu gangguan seksual? Gangguan seksual merupakan perbuatan yang kurang disenangi melalui isyarat sentuhan, visual dan juga psikologi yang berunsurkan seks dengan melakukan secara kerap. Perbuatan yang dikategorikan sebagai gangguan seksual adalah gangguan secara lisan, sebagai contoh penggunaan bahasa lucah. Bagi gangguan secara visual pula merupakan gangguan yang menghantarkan pesanan-pesanan lucah melalui SMS, email atau sebagainya. Gangguan secara psikologi pula adalah satu keinginan seksual melalui telefon yang menimbulkan satu tekanan emosi dan mental. Seterusnya, gangguan secara fizikal pula melibatkan perbuatan terhadap kepada mangsa tersebut seperti mencubit, mencium atau meraba sehingga mangsa tersebut berasa tersinggung. Terdapat beberapa objektif yang ingin dicapai melalui projek ini. Objektif yang pertama ialah untuk mengenal pasti faktor-faktor berlakunya gangguan seksual terhadap golongan wanita. Objektif yang kedua pula ialah untuk mengenal pasti kesan-kesan yang dihadapi oleh mangsa akibat gangguan seksual dari segi fizikal dan juga mental. Objektif yang ketiga pula ialah untuk mengkaji langkah-langkah yang dapat mengatasi masalah gangguan seksual. Objektif yang keempat pula ialah untuk mengenal pasti kefahaman golongan wanita tentang apa yang dikatakan gangguan seksual dan juga untuk mengetahui sumber maklumat yang lebih lanjut tentang gangguan seksual. Faktor berlakunya gangguan seksual. Faktor yang pertama adalah tarikan fizikal dan personaliti yang menarik. Ini merupakan antara faktor utama dalam berlakunya perkara ini. Wanita yang berpakaian seksi, potongan badan yang menarik dan berperwatakan moden adalah dianggap cuba untuk menarik perhatian. Faktor yang kedua adalah pemikiran seksual ataupun sexual mind. Ini sudah semestinya akan mendorong pada tingkah laku yang tidak sihat. Sebagai contoh, lawak jenaka yang berkaitan badan wanita yang penuhnya hanyalah untuk hiburan semata-mata. Perkara seperti ini haruslah dihakis walaupun sukar bagi mengelakkan daripada gangguan dan ancaman seksual terhadap wanita. Faktor yang ketiga adalah kurangnya kesedaran agama. Sudah terang lagi bersuluh bahawa didikan agama mencerminkan kepribadian diri. Kurangnya didikan agama boleh menyebabkan seseorang itu terjerumus dan sanggup untuk melakukan perkara terkutuk itu. Kesan gangguan seksual terhadap mangsa. Putera rasmi MyHealth Kementerian Kesihatan Malaysia telah menggariskan beberapa kesan gangguan seksual kepada mangsa. Antaranya adalah secara psikologi di mana kejadian yang terjadi boleh mengakibatkan trauma dan menjatuhkan motivasi mangsa. Contoh, mangsa cenderung untuk berahsia atau memilih untuk menyendiri. Selain itu, mangsa juga berpotensi untuk mengalami kemurungan di mana ia boleh membawa kepada kes bunuh diri. Seterusnya, langkah mencegah berlakunya gangguan seksual. Para lelaki mestilah memelihara pandangan dan juga nafsunya. Sebagai contoh, menjaga tingkah laku semasa berada dengan perempuan agar mereka sentiasa berasa selesa dan juga selamat. Peranan guru juga dimainkan untuk membentuk budaya adab sopan. Sekolah merupakan tempat di mana anak-anak di luar pandangan ibu bapa. Oleh itu, golongan pendidiklah yang menjadi mentor untuk mengawal tingkah laku mereka. Terusnya ialah membuat laporan kepada pihak berkuasa sekiranya berlakunya gangguan seksual. Pihak berkuasa haruslah menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada pelaku agar menimbulkan kesedaran kepada masyarakat supaya mencegah perbuatan gangguan seksual tersebut. Selain itu, pentingnya ilmu seni mempertahankan diri dan membawa peralatan pertahanan diri seperti serbuk lada. Hal ini juga penting bagi wanita sebagai salah satu cara untuk melindungi diri ketika terpaksa berjalan berseorang diri atau merasakan sesuatu perkara yang mencurigakan di sekeliling.